Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Jadi kita tengok nanti, tak tahu, tapi berdasarkan apa yang kita ada, nampaknya mungkin data ni ada kemungkinan surprise to the high side. Core retail sales yang mungkin akan akan surprise to the high side. Kita tengok nanti. Kalau dia keluar lebih lemah, kita tak tahu. Tapi cerita dia daripada saham syarikat-syarikat yang terbabit dengan retail sales menunjukkan ada kemungkinan lebih tinggi. PPI juga mungkin lebih tinggi sesuai dengan data inflation CPI semalam lebih tinggi. Jadi kita tengok nanti. Okay. Sekiranya itu berlaku, itu boleh menyokong sedikit kepada kekuatan USD untuk semasa. Sekiranya tak, kita ada USD yang terus ranging pada hari ini. Euro sentiment dekat belah Eropah hari ini sedikit negatif. Itu disebabkan oleh faktor daripada isu Brexit. Kita ada data Germany yang menunjukkan bahawa GDP dia kembali kepada stagnan, kosong. Market jangka 0.1, maksudnya ada peningkatan sikit, tapi keluar kosong. Basically Germany punya ekonomi tidak ada pertumbuhan. Kita ada GDP untuk Eurozone seperti saya sebut dijangka tidak ada mempunyai sebarang kesan, 0.2% keluar, jangkaan 0.2%, keluar pun 0.2%. Biasanya bacaan kedua macam ni tidak mempunyai kesan. Ni data petang tadi. Biasanya dia punya yang bacaan kedua, bacaan ketiga tu tidak ada revision, kebiasaan. Bacaan pertama biasanya. Ni bacaan kedua. Ni bacaan kedua. Flash dan revise. Preliminary flash, flash dan revise. Ini adalah flash, bacaan kedua. Jadi tak, Waalaikumsalam. Demam ni, tu yang slow sikit. Jadi jangkaan ni memang keluar pun tak ada ni. Kita ada flash GDP yang keluar sama seperti jangkaan. Yang besarnya pagi tadi China punya trade balance lebih tinggi, ekspor dan import lebih tinggi. Happy Valentine's Day. Terima kasih. Okey. Jadi sedikit kelemahan dekat USD semasa menyokong sedikit kepada kekuatan untuk euro, tetapi tertekan sikit. Ingat, euro kita ada cerita pasal US tarif. Kemungkinan US akan mengenakan tarif kepada otomotif. Dekat eurozone ni kita ada pengeluar kereta besar seperti Volkswagen, BMW, Fiat, Audi, tu dekat France, dekat Italy kita ada Ferrari, kita ada dekat Germany. Sekiranya US mengenakan tarif kepada otomotif, itu boleh menjejaskan ekonomi eurozone lebih teruk lagi. Jadi kita tengok, satu anda nampak euro kalau ada apa-apa pun dia kuat, tapi tak terus kuat. Dia lemah tapi dia agak pada waktu ni agak oversold. Kita tengok daripada sudut valuation dia, euro adalah agak oversold pada waktu ni. Maksudnya dia tengah murah lah. Itu dia. Satu, kita nampak data tak cantik dia tak jatuh banyak, tapi data cantik dia naik banyak. Cerita ni tak ada data cantik waktu ni untuk euro. Data-data ekonomi dia sebanyaknya lemah. Ni kat 1 hour chart. Kalau kita nak tak ada, ni masih dalam ranging. Kalau tengok dekat daily ni masih dekat ni. Sebab tu kita nampak kalau nak jatuh, dia jatuh tak banyak. Sebab bila dia kat bawah range dia, kalau nak naik dia naik banyak. Tu dia. Jadi kita tunggulah data US malam ni. Sekiranya data US lemah, ini akan naik banyak. Tapi kalau data US kukuh, ini akan turun, tapi turun sampai support dia. Tu je. Tu kalau nak tahu apa yang kita nampak biasa kat chart, itulah dia. Jadi pukul 9.30 nanti kita tengok sekali lagi. Okey. JPY sentimen agak negatif, agak bertukar sikit pada waktu London tadi, disebabkan oleh cerita mengenai Brexit.
apa dia, kita ada kenyataan daripada apa dia, daripada China juga mengenai high level trade talks tak ada apa-apa. Itu statement daripada China. Lepas statement tu kita ada daripada daripada UK mengenai Brexit yang agak negatif, dan itu yang kita nampak JPY sedikit disokong selepas melemah pada awal sesi Asia tadi. Kita ada JPY yang didagangkan agak bercampur-campur pada semasa. Dan mata wang yang paling lemah semasa adalah GBP. Seperti saya sebut tadi, kita ada salah seorang daripada BOE punya member, MPC member, Vliger tu. Dia ni memang seorang yang negatif lah, memang seorang yang dovish ya. Jadi tak terkejut lah dia sebut benda yang negatif. Dia sebut mengenai easing ya, monetary policy adalah sesuai sekiranya ekonomi tak naik. Ekoran daripada cerita Brexit. Kita ada malam ni, kita ada malam ni, kita ada sekali lagi undian mengenai pemilihan sebarang amendment kepada Brexit, usul Brexit yang dibawa oleh kerajaan. Dia punya Speaker Parlimen John Bercow memilih amendment daripada Parti Labour, Parti SNP, daripada Sobri untuk tiga malam ni. Jadi kita tengok malam nanti pukul 2, pukul 3 pagi tu. Waktu ni tak. Antaranya adalah ni dia. Saya pun tengah tengok juga benda ni. Malam nanti. Ni dia. Dia orang memilih 3 benda. Wassalam. Ni tiga a few amendment lah. Amendment A, I, E malam nanti. Okay, ni saya tak dapat hantar. Dia tak dapat. Malam nanti kita akan ada debate mengenai Brexit. Dan ni apa yang berlaku last time lah, sama. Agak negatif pada waktu ni kepada GBP selepas statement daripada Vliger petang tadi. Dan juga kepada cerita Brexit ni sendirilah. Sebabnya kita nampak bahawa kenyataan daripada kerajaan bahawa 29 Mac tu tetap jadi. Tak kisahlah macam mana pun UK akan keluar daripada Eurozone. Itu yang menyebabkan GBP agak negatif. Jadi amendment dia malam nanti 3 dia. Jadi tengok dekat Forex Live tu ada juga sebenarnya. Boleh baca kat situ. Australia dollar mengukuh selepas data China pagi tadi, trade balance. Turun selepas kenyataan China bahawa tidak ada high level meeting dijadualkan. Tetapi selepas tu pulih balik market punya sentimen positif kepada US dengan China punya talk. Kanada agak tertekan sedikit. Tengok dia punya trend nanti pada buka market dia. Toronto buka pukul 10 nanti. Tengok hala tuju dia. Minyak agak ni yang kita nampak dekat minyak semasa. Minyak agak positif. Jadi there's no reason kenapa Kanada dolar ni berada lebih lemah lagi pada waktu ni. Ingat pasal auto tarif tadi, selain daripada Europe, Kanada pun boleh kena. Jadi itu sedikit menekan kepada sentimen Kanada dolar. Tetapi daripada sudut sentimennya pasaran agak positif, itu boleh menyokong kepada Kanada dolar. Tengok pukul 10 nanti mana hala tuju dia. Kalau tak ada mengukuh, saya tak trade. Sebabnya minyak naik, saya tak akan pergi short Kanada dolar pada waktu minyak naik. Faham? Jalan? Minyak naik, saya tak pergi short Kanada dolar waktu harga minyak tengah naik. Unless harga minyak jatuh, then baru saya berminat nak short. Harga saham pun jatuh, then barulah saya confident untuk nak short Kanada dolar. Kalau tak, saya tak. Itu faktor intermarket. Untuk chef didagangkan bercampur-campur juga sesuai dengan apa yang kita nampak dekat euro. Sentimen yang agak positif dalam pasaran menekan kepada chef.
Tapi not really ni. Kita tengok Chef JPY ni menunjukkan bahawa sentimen agak neutral lah untuk mata wang ni. New Zealand dollar kukuh adalah mata wang yang paling kuat hari ini. Kita ada hubungan dagang US-China yang nampaknya semakin pulih. Kenyataan daripada Presiden Trump bahawa kemungkinan untuk tambah lagi tempoh untuk US dengan China berunding selama 60 hari lagi, itu menyokong kepada sentimen untuk New Zealand dollar pada waktu ini. Selain daripada itu, kita ada bajet Australia dan juga New Zealand ni yang juga menyokong kepada pasaran. Okey. Ada apa-apa? Saya buat analisa lebih ni demam ni. Straightforward sikit. Okey. Untuk USD bercampur-campur, kita tunggu data sebentar lagi pukul 9.30. Untuk euro pun sama, agak mix. Kita ada kelemahan ketara euro against New Zealand dollar, euro NZD. JPY sentimen pun agak tak ke mana. Tadi kenyataan daripada China tadi menyebabkan agak neutral. GBP negatif selepas kenyataan daripada Vliger dan juga daripada mengenai 29 Mac tetap keluar. Jadi itu yang agak negatif kepada GBP semasa. Australia dollar positif selepas data China. New Zealand dollar pun sama. Canada dollar interesting, menunjukkan kelemahan, sedangkan minyak naik dan saham naik. Saya tak akan pergi short dia pada waktu inilah. Kalau minyak naik, saham naik, saya tak pergi short Canada dollar. Saya cari set up untuk long dia. Okay? Chef agak bercampur-campur. Okay? Jadi sebentar lagi kita akan ada news untuk US retail sales. Kita tunggu data berkenaan sebentar lagi. Ni data dia. Sebentar lagi. Kejap. Mana pula dia ni? Okey, ni data yang ditunggu pada malam ni adalah data ni, retail sales. Month on month dijangka sama 0.2. Manakala ex-auto ini core adalah lebih lemah 0.1. Ni kita tunggu malam nanti. Lain daripada tu untuk malam ni tak ada apa-apa. Besok pagi kita ada manufacturing PMI. Ini untuk untuk New Zealand pada esok pagi. Lain tak ada. Malam ni agak senyap sikit. Manufacturing sales untuk Kanada 9.30 nanti. Dan new housing price. Tapi tak ada. Ni mungkin ada kesan sikit lah. Manufacturing sales. Tapi US punya yang ni. Retail sales ni. Jadi sebentar lagi kita tunggu. 9.30. Sementara tu ada soalan? Ada apa-apa soalan? Okey. Kalau tak ada soalan ni try buat benda ni. Buat downloadkan Finviz anda. Register satu account dekat Finviz. Percuma je. Ni something yang saya galakkan anda untuk mula buat lah. Dekat dan ini adalah cuma buying position. Anda cuma buy saja. Anda tak ada sell. Ini cuma buy. Anda melabur. Boleh? Okey. Apa yang anda boleh buat adalah anda pergi kat screener ni. Pergi dekat dividend yield. Cari yang tinggi sikit lah. Mungkin kita punya saham, kita punya ASB 7%. Jadi kalau kurang daripada 7%, baik anda beli ASB kan. Okey, kita lihat something yang tinggi daripada ASB 7%, over 7%. Okey. Apa yang anda boleh buat adalah anda boleh buat yang sama dekat saham ni. Cari price yang murah, tak payah tinggi sangat, under 50. Ni under $50. Maksudnya anda perlukan kalau CFD itu 10 unit, harga saham dia bawah 50, anda perlukan $50 je. Melabur. Letak bentuk. Kenapa NPC speaker boleh bagi dovish tentang ekonomi? Kenapa tak?
Tak, dia orang if Malaysia politician beri dovish pendapat, besok sudah kena gantung. Tak. Kita ada politician kita bagi dovish pendapat mengenai ini. Dia macam ni lah. Nak bohong ke tak bohong. Itu je. Kalau ekonomi memang jatuh, dia bagi tahu banker kalau dia bohong itu boleh masuk jail dia. Terence, tengok data ekonomi dekat UK. Ini yang anda nampak. Macam mana dia nak kata benda tak dovish? Takkan dia kata ni, tengok Tengok keadaan dia punya economic indicator ni turun. Takkan dah dia kata ekonomi tengah naik. Kan? Kecuali dia nak bohong lah. they are not there to please people. They are not there to please people. They are there to state keadaan. So they can talk about dovish punya ni. So itu je. So kalau dia kata ekonomi tengah okey, orang tahu dia bohong. Itu je. Okey. Try buat yang macam ni lah. Lepas tu anda pergi kepada fundamental, pergi kepada PE under 15. Okay. Jadi anda akan dapat saham-saham syarikat yang agak murah. Earning per share yang positif, pergi yang positif. EPS growth next 5 years yang positif, outlook. Lepas tu anda pergi go through lah mana-mana. Anda boleh kepada valuation contohnya. Anda pergi kepada financial. Anda boleh pergi kepada dividen yang tinggi sikit. Okay. Syarikat-syarikat ni okey. Lepas tu anda pergilah tengok. Cari company-company yang anda tahulah. Yang anda tahu. Jangan cari volume yang rendah-rendah ni. Volume rendah-rendah, harga dia tak. Kalau nak filter syariah, pergi kat Amani. Kalau nak filter syariah compliant ataupun tak syariah compliant, pergi kat Amani. Itu je. Tak dapat. Pergi kat Amani ni, lepas tu anda pergi tekan kat sini. Okey. Finviz ni dia tak kisah pasal pasal syariah compliant tak syariah compliant. Even dekat Malaysia, kita ada 2 je company yang under financial, yang under financial lah sektor, industri sektor financial lah, yang syariah compliant. Bank Islam dengan apa satu lagi, saya pun tak tahu. 2 je. Link Amani. Ni. Bank Muamalat. 2 je yang ni kan, financial. Volume. Kejap what you can do is you cari benda ni. Untuk average volume, anything that is over 100k. That is something, because you are not trading it. If you are trading it, saya akan cari yang volume tinggi sikit. Ini adalah kita buy and hold. Coven. This is for dividend. Ini macam kita trade untuk, ini adalah you buy and hold. Do your homework. I cannot give you guys advice untuk nak masuk apa. What you do is, kalau ni anda tak dapat masuk, contohnya macam Western Asset, ni adalah financial ni semua, ini adalah bukan syariah compliant. So cari yang ni lah, cari yang syariah compliant lah. Contohnya kita CNXM, kita cuba CNXM. Do your homework mengenai company-company ni, then after that anda masuk lah. Dia akan ni, dia ada dia punya Google dekat ni. Lambat pula, kejap CNXM.
CNX Midstream. Contoh tadilah. Tak tahu dia ada ni. Stock trade, dua motif sama ada dividen atau price. Macam mana? Stock trade. Ini macam ni. Sebenarnya currency pun boleh. Objektif dia untuk anda, macam anda carry trade lah. Faham? Hanif? Swap tu. Itu sebab orang trade forex, kalau nak tahu. Sebab apa institution dia pegang forex ni, sebab swap dia kira hari-hari. Faham? Ini untuk saham dia kira, dan dia kira untuk setahun, annual. Jadi kita ni ini tempat cari company-company yang ni tak masih dalam review, pending review. Okay. Cari company-company yang syariah compliant, dan mula-mula nasihat saya, try untuk jangan trade untuk daily. Kalau anda tak biasa lagi, trade dia macam anda simpan ASB. Faham? Macam anda simpan ASB. Apa dia? Contoh-contohnya benda macam Ford. Ford ni memberikan dia punya ni quite okay, not bad. Ford 7 something. Ford, cari saham yang anda tahu lah, nama pun tahu. Okay. Banyaknya kepada yang tak halal lah, British American Tobacco, dekat apa financial ni banyak yang tak halal lah. My that one, kalau anda nak mula, saya nasihatkan anda melabur instead of anda ni. Ini something yang anda boleh consider lah, instead of anda trade ataupun cuma lihat kepada ni tadi, kepada ada banyaknya, bukannya ada ASB je. Satu dia katalah saham tadi $40. Maksudnya kalau anda nak beli dia, kalau kita beli 10 unit, kita kena ada letak $400. $400. Anda simpan je. Anda simpan je dalam MT5, anda long. Okay. Jadi by dia punya pembayaran dividen nanti, katalah dia memberikan dividen 5%. Ni contoh sajalah. Then you will get 5% additional lah dalam your account. Melabur. Dan anda tengok balik, sekiranya saham tu naik, apart from the 5%, you will get additional. Sekiranya dia turun, you can hold. Because you are putting full. Buat anda punya technical simple. Katalah kita lihat kepada Ford tadi. Buat anda punya technical. Ni sini pun boleh. Pergi dekat interactive chart dia. Buatlah anda punya technical. Adakah sini tempat nak buy, anda nak sell? What is the best price for you to enter? Must wait, ya. Macam ASB kita. Ni menyimpan. Ini melabur saham. Dividen tu pembayaran dalam berapa persen kepada jumlah pegangan. Okay. Dia bayar dalam akaun kita lah. Dalam akaun MT5 kita. Katalah 5%. 5% daripada kita pegang 10 unit. Dia bayar 5% dari 10 unit tadi lah. Okay, kalau ada short, dia pergi tolak. Sebab tu saham ni cari long. Okay. Cari contohnya dekat sini ya, Ford 820. Anda buy je, melabur. Try fikir benda ni lah, jangan semua fikir satu je tempat. Ada banyak lain. Ada banyak, kalau kat bursa tu ada banyak. Try tengok benda ni lah. Cari yang syariah compliant dan melabur. Boleh? Okey. Kita ada US punya ni sebentar lagi. Okey, ngam-ngam dia keluar ni. Okey. Oi, retail sales US teruk. Zero teruk. Data US. Euro USD tu.
Euro USD melambung. Anda akan ada Kanada dolar lemah sikit. Kanada dolar akan jatuh. Wih, banyaknya notification. Okey. US punya retail sales ni jatuh teruk. Negatif 1.8. Wah, meriah. That is something quite surprising. Sini macam mana? Tengok tak keluar lagi. Kanada punya manufacturing sale pun jatuh teruk. Negatif 1.3. Tu yang Kanada tertekan. US retail sales jatuh teruk. Lebih rendah daripada jangkaan. Core unemployment claim meningkat. Menarik. Okey. Anda akan nampak Kanada dolar lemah. Anda akan nampak untuk euro kukuh sikit. Anda akan nampak USD tertekan. Anda akan nampak JPY naik sikit. Short data ni. Okey. Risk off sikit. Anda akan nampak pasaran saham sedikit negatif. Disebabkan data ni. Ingat, data ni bukan hanya data bukan data forex, ini data ekonomi. Jadi kita akan nampak untuk futures market akan tertekan sikit. Kita nak tengok kepada pergerakan ini. Katalah S&P 500 ni jatuh, pasaran saham akan pergi negatif. Terutamanya kepada sektor seperti sektor-sektor yang ni lah. Sektor-sektor berkenaan dengan ni sektor-sektor berkenaan dengan consumer ni ni akan turun. Consumer staples, consumer discretionary, itu kan materials, itu adalah benda-benda yang turun. Jadi kalau anda trade harian, nampak saham ni dia senang sikit sebab dia tutup atau ni. Ada data tadi pukul 10.30. Jadi kalau buka market nanti anda tahu saham-saham yang berkaitan dengan ni seperti Best Buy, seperti Walmart akan jatuh sikit. Kalau kat Malaysia Paksen, faham? Anda akan tengok kepada consumer staples, ni mungkin jatuh. Tengok kepada pre-market dia. Pre-market ini lemah. Dan ada carilah saham-saham 10 counter paling lemah dalam retail. Lepas tu short lah. Kalau CFD ni boleh short. Tapi jangan hold. Kalau short tu jangan hold. Saya short, saya tak hold. Saya short untuk hari. Tapi kalau long, saya long pegang. Itu yang saya buat dekat saham. Kalau short, saya tak pegang lebih daripada 1 hari. Kalau long, saya pegang untuk swing. Ataupun dividend trading. Boleh? Website ni. Try lah. Pergi dekat MT5 anda, tengok-tengok, belajar, letak dulu. Main-main dengan dia. Main-main dengan dia. Cuba-cuba tengok-tengoklah benda ni. Simple sebenarnya. Instead of anda cuba trade, saya cerita sebelum ni kan mengenai portfolio, mengenai bagaimana anda melihat portfolio. Okay. What you can do is, benda macam ni lah. Main saham. Okay. What you can do is, anda punya, ni dikira macam lebih kurang macam fix. Anda punya fixed income. Di mana anda kepada dividen. Anda pembelian untuk tujuan to earn dividen dekat saham. Okay. Dan yang satu lagi anda pergi dekat variable. Anda pergi kepada contohnya kepada forex, kepada futures, kepada intraday saham. Okay. Ini benda-benda komoditi. Ni benda-benda yang anda boleh trade lah. Tapi yang ke atas ni anda melabur. Anda dividend bearing instrument.
Instrument. Anda boleh letakkan saham, anda boleh letak dekat mutual fund, anda boleh pergi dekat REITs, anda boleh banyak benda kepada amanah saham, benda-benda ni. So what you do is, tak adalah semua duit anda pergi letak dekat ni, punah kan. Anda start membina pelaburan anda, portfolio pelaburan. Portfolio pelaburan ni anda fikirkan berapa anda nak growkan anda punya portfolio. Katalah anda nak withdraw setiap bulan $5,000. Itu angka kebebasan kewangan anda. USD 5,000. Ini anda punya setiap bulan punya gain. Ini anda punya gain pelaburan. Yes, jumlah tu tinggi. What you can do is anda aim untuk naikkan portfolio anda, portfolio size kepada USD 100,000. Okay. Okay, ini dia. Lepas tu anda pergi gain 5%, anda punya drawdown. Drawdown 2,500. Jangan besar. Tak boleh lebih daripada separuh. Lepas tu anda punya risk of ruin. Anda mungkin letak 30% ataupun 30,000. Kalau dia dah rugi 30,000, anda tak melabur lagi dah. Simpan duit 70,000 tu, lepas tu anda rancangkan benda lain anda nak buat. Okey, kata ini adalah anda punya portfolio objektif. Try buat benda ni lah. Jangan trade tak ada objektif. Kalau trade tak ada objektif, macam sekarang lah. Trade, kalau untung, withdraw, pergi belanja entah apa-apa. Lepas tu, duit dalam akaun, trade katanya duit market. Lebur, lepas tu cari duit nak depo lagi. Itu bukan melabur. Itu trade suka-suka. Buang masa. Anda buang masa. Baik tak payah trade. Tak ada objektif. Trade suka-suka. Trade untuk duit lebih yang anda belum mampu lagi. Sambil tu anda luangkan masa entah apa-apa. Anda belajar banyak benda, buang masa. Itu buang masa. Betul tak? Fikirkan benda-benda ni lah. Lepas tu anda set your objektif. Lepas tu tengok. Bulan-bulan anda mampu untuk letak berapa. Buat anda punya belanjawan ni untuk setahun, bukannya tengok bulan-bulan. Bila anda buat belanjawan untuk bulan-bulan, jumlah pendapatan anda dan jumlah perbelanjaan anda tidak akan pernah cukup untuk anda melabur. Tolong buat dia untuk tahunan. Dan buat dia, dan katalah anda ada USD 200. Okay? Untuk bulan-bulan. Okay? Maknanya setahun anda ada notional. Try lah buat benda ni. Kalau selagi anda cuba dengan nak naikkan account, nak compound account, let me tell you now, anda punya emosi akan bunuh trading account anda. Percayalah. Tak hari ni, minggu depan. Tak minggu depan, bulan depan. Tak bulan depan, tahun depan. Ada satu hari dia yang emosi anda take control of you. Ataupun market tu buat hal. Siapa pun tak tahu yang cerita 2,800 pip Euro Chef. Tak ada siapa-siapa tahu. Jangan buat benda tu. Okay, notional kita kalau 200, maksudnya setahun kita ada USD 2,400. Okay, kirakan berapa yang kita ni, kalau kita nak letak 5% daripada 2,400, kita cuba untuk nak buat berapa? 510, 214. Kita cuba untuk buat USD 120. Okay. Dan kita sanggup untuk rugi 2.5% sebanyak USD 60. Okay. Cerita dia, anda cuma depo jumlah ni saja. USD 60 dalam trading account. Trading account. USD 140 lagi anda letak, kalau anda cuba untuk nak saham tadi dividen, letak dalam MT5 140.
Okey? Anda belilah saham yang bagi ni, yang bagi lebih daripada ASB. Kalau anda cuba dengan saham, anda letak juga ASB, anda boleh pelbagaikan. Boleh? Boleh? Fikirkan benda-benda ni lah. Ini tidak. Apa yang selalu jadi? Dia ada 200 sebulan, dia depo. Faham Zee? Dia depo dekat forex. Ataupun dekat saham, dia trade. Yes, dapat dividen. Ataupun dia cuba trade. Lepas tu dia cuba untuk naikkan jumlah. Hancur. Tanya diri sendirilah. Betul tak apa? Itu yang sekarang ni berlaku kan. Anda kira 200 ni untuk trade. Tak ada. Labur. Sebab itu saya lebih kepada prinsip melabur dalam trading. Setiap bulan saya akan letak 200. Ini contohlah. Setiap bulan saya letak 200. Dan jumlah dalam ni, lepas tu saya kira notional. Kalau untung, notional saya naik 5% jadi lain. Kalau rugi, notional saya turun 5% saya lain. Dan jumlah dalam trading account akan lain. Nampak? Sambil tu, you are earning dividend. Boleh, Anip? Benda-benda ni lah. Jangan berfikir cara lama tu. You are not a bank. Anda punya modal tu tak besar. Ramai yang cuba nak lihat dengan cara 2% daripada account, dia cuba trade. Let me tell you, itu tak jadi. Itu tak jadi. 2%, 1.5%, 5%, itu tak jadi. Jujur saya cakap, itu tak jadi. Anda tengoklah apa model dekat institution. Tak jadi. Masalahnya itu model dekat institution dahulu. Itu tak jadi kaedah tu. Anda akan trade dan berfikir pasal recovery je. Terutamanya benda yang volatile seperti forex ni. Kalau anda tangkap betul, cantik. Lepas tu tak cantik. Itu je. Dah lah. Cukup. Melabur. That's what you do. Melabur dalam trading. Ikut bagi siapa yang ada free hujung minggu ni, Sabtu ni masa seminar saya akan cerita benda ni. Dan apa dia, kita punya webinar khas tu saya akan ni. Kita dah cerita benda ni dalam webinar sebelum ni kan. Jadi ikut-ikutlah. Okey? Fikirkan benda ni, dan saham ni memberikan anda peluang. Tengok main-main dengan ni. Tengok kepada saham yang anda kenal, syarikat yang anda kenal. Lepas tu anda buat homework anda lah. Okay? Cari company yang anda kenal. Demam bila nak baik. Okay. Tengok kepada company yang anda kenal. Lepas tu labur dia. Boleh? Ada soalan? Ni paling mudah lah. Lepas tu anda kalau anda nak Finviz ni finviz.com. finviz.com. Finviz. Yang saya pakai ni berbayar, Elite. Elite ni berbayar. Beza dia tak banyak pun. Bezanya saya boleh letak custom. Itu je beza dia. Ada pre-market. Itu je. Lain tak ada banyak beza. Finviz.com. Kalau tak faham dengan Finviz, anda boleh guna investing.com. Investing.com pun ada juga. Dia ada screener ni. Ada screener ni. Mana screener dia? Stock screener. Okay. Saya selesa dengan... Tak, sebenarnya cerita dia, saya tak perasan, saya subscribe benda ni. Itu yang saya pakai. Kalau tak, saya ingat hari tu nak pakai investing.com je. So, saya pakai dekat ni. Saya pakai dekat Reuters kan. Cerita dia rupanya saya bayar benda ni tahun-tahun bayar. Tak tahu. Bila buka hari tu, rupanya bayar. Saya pakai je lah. Itu je. Tapi elok lah. Dia cantik. Dia macam-macam ada. Okay. Kalau tak faham apa benda ni float short, cari yang float short tak banyak. Cari yang under 10%, under 20%. Cari benda-benda macam tu lah.
Relative volume. Ni benda-benda ni lah. Current volume. Current volume tu tak perlu kalau anda trade untuk dividen. Kalau anda trade untuk hari-hari, dan current volume anda perlu kan. Okay? Simple. Melabur. Diversify. ASB, amanah hartanah, REIT, lepas tu kepada saham, pegang. Dan kalau anda tak tahu macam mana nak masuk dia, there's one thing you can do. Try baca ini. Okay, selalu dengar dollar cost averaging kan? Selalu dengar tak? Dollar cost averaging. Maksudnya jatuh lagi kita buy lagi. Jatuh kita buy lagi. Selalu dengar kan? Kalau remiser suka sebut benda ni. Kalau yang mutual fund ni suka sebut benda ni. Dollar cost averaging. Dollar cost averaging. Okay. Bukan martingale. Martingale tu lain. Martingale jatuh dia pergi up lagi. Tak. Ini lain. Ini memang ada dalam konsep ni dollar cost averaging. Cerita dia macam ni. Not every time you can do dollar cost averaging. There must be somewhere yang dia sakit dengar. Faham kan, Govan? Okay. Saya orang marketing ni saya senyum je. Saya senyum je. Sebabnya there must be a limit where you put. Dia cerita macam ni. Tolong buat benda ni. Trading View Wiki. Okay. Baca benda ni. VWAP. Okay. Volume Weighted Average Price. Tekan dia. Dekat sini dia cerita untuk trading. Okay. Dia trading, tengok dekat time frame kecil. 5 minit, 10 minutes. Baca-baca benda ni. Kalau anda nak buat dollar cost averaging, you want to know at what price, what is the best price. Sebenarnya ada untuk ni VWAP. Kalau siapa yang buat robot tu, this is something that you need, VWAP ni. Sebenarnya. Dia bagi satu line, ini boleh tarik dekat ni, contohnya dekat gold contohnya. Kita ambil kat gold. Kita ambil VWAP. Ada indikator dia. VWAP. Anda boleh buat VWAP. Okey, letaklah kat situ. Anda akan dapat VWAP line ni. Anytime price, saya akan pergi yang time frame besar. Ni untuk anda melabur tadilah. Tak dapat pula tinggi sangat. Dekat Reuters dapat, dekat sini tak dapat. Dia kena masuk dekat time frame kecil juga VWAP. Okey. Oh, tak dapat. Dekat sini tak dapat. Okey. Kejap. Offset. Okey. Konsep VWAP ni macam ni. Katalah anda diberi satu bajet untuk beli ayam. 1 kilo ayam mungkin satu tempat tu RM7, satu tempat tu RM9. Jadi anda akan beli, ada yang beli RM7, ada beli RM9. What are the average price semua anda beli ayam tu? If the average price is RM8 per kilo, itu VWAP anda. Faham? Jadi this is volume weighted average price. Dengan volume berapa ni average price dia. Jadi kita cuba kalau nak buy, kita cuba buy di bawah. Kalau nak sell, kita cuba sell di atas. So, bila anda nampak price di atas VWAP tu, anda tak buy. Itu salah satu dia lah. Satu lagi adalah something yang dipanggil VPOC. VPOC. Ni benda yang saya sendiri pakai lah. Oh, dia tak ada keluar lah sini. Volume. Oh, dia tak keluar dah. Tak apa. Okey. Oh, dia tak. Session volume. Ni adalah session volume. Ni volume lah. Kat mana transaksi. Anda boleh dapatkan VPOC. VPOC ni point of control. Yang merah ni. Bila price di bawah yang merah, price tu murah. Atas yang merah, price tu mahal. Anda tak buy dah waktu sini. Boleh?
Ni siapa yang berminat dengan session punya volume, anda nak tahu kat mana support resistance, ni dia. Nampak ni? Siapa yang gunakan gun, bukan. Siapa berpandukan berpandukan Wyckoff, anda kena pakai ni. Anda nak tahu adakah dia dia breakout atau tak, dia ni anda gunakan volume ni, VPOC. Boleh. Saya gandingkan VPOC, VWAP dengan satu lagi Saya gandingkan dia dengan simple moving average moving average. Saya gandingkan dia bersama dengan moving average Saya dengan 200. Ini tool yang saya pakai dalam dagangan saya, dalam saham lah. Anda boleh gunakan dalam trading forex Maksudnya bila dia berada di bawah ni, semua kalau price ni berada di 3 bawah ni, price tu adalah murah. Kita tak pergi sell lagi waktu tu. Atas ni then kita bawah ni kita cari buy. Bawah ni. Itu simple je lah. Sebenarnya ini cantik untuk anda bagi siapa yang trading untuk scalping. Ni memang cantik lah tool ni bagi yang siapa trading untuk. Rasanya Helmi ada kongsi kan dalam grup. Anda nak tahu kat mana, anda nampak dia sampai dekat sini, dia payah nak break. Nampak ni? Payah dia nak break level tu. Next adalah kat mana lagi? Anda akan nampak price tu main-main dalam VPOC. Okay, itulah guna benda ni. Tapi saya kalau trade, saya letak sekali, lepas tu tanda, lepas tu saya buang benda ni. Kalau tak, dia meriah sangat chart. Banyak sangat benda. Saya letakkan support resistance dah, saya tak tengok dah. Tu je. Nak tahu VPOC kat mana, VWAP kat mana, lepas tu dah. Okay, boleh, faham? Saham, kalau nak ni boleh gunakan MA 200, even dalam Finvits pun ada. Dalam Finvits kita guna technical tadi. Okey. Anda letakkan dia punya simple moving average. Kalau price, kita nak cari price atas. Berapa persen atas? Price above SMA 200. Maksudnya dia tengah trending. Jadi anda cuma buy syarikat-syarikat ni saja. Boleh? Itu kalau anda ni nak cari price trending lah. Okey? Soalan? Boleh baca Trading View Wiki, baca VWAP, baca VPOC, baca dia. Apa benda yang saya sebut ni? Sebab ini adalah benda-benda yang dilihat oleh satu fund apabila dia membeli. Dia nak tahu berapa average semua orang yang ada tengok dekat MT4 ataupun dekat ni, ada tengok volume tu kan. Berapa transaksi yang buyer beli, seller beli, berapa average dia. Jadi kita dapat VWAP. VWAP tadi VWAP tadi. Anda akan nampak ni retrace sampai sini. Ni kebiasaan. Dia main-main kat situ je. Lepas tu anda boleh gunakan VPOC ni untuk nak cari mana tempat. Mana transaksi banyak. Mana transaksi banyak. Lepas tu anda tengok moving average untuk tengok trend. Itu dia. Simple. Tapi saya kalau trade, saya tak tunjukkan ini. Bukan apa, meriah. Cat banyak sangat benda. Pening kepala. Okey? Biasa dengar kan VWAP, govern. Kalau saham tu biasa dengar kan VWAP. Itu adalah dia punya pricing lah. Dia punya pricing average. Okey? Okey? Kalau tak ada soalan, kita break sekejap dan kita sambung selepas ni. Kita sambung selepas ni.
Mana saya punya ni kejap. Okey, kita break sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, jadi kita lihat sekali lagi pasaran semasa selepas data retail sales tadi kita nampak kelemahan ketara untuk USD. Data retail sales tadi mengejutkan pasaran, menunjukkan bacaan yang lebih lemah dan euro juga sedikit disokong selepas data berkenaan tadi. Retail sales, bank nombor 1, bank nombor 2. JPY juga menerima flow lebih positif disebabkan oleh pasaran yang sedikit risk off. Retail sales tu ingat, dia bukannya kepada data forex, itu data ekonomi. Ni dia, anda nampak keadaan pasaran saham. Nampak ni, dah mula negatif. Seperti kita sebut tadilah, anda akan nampak dekat pre-market data yang agak tak cantik lah. Pre-market yang tak berapa cantik untuk few syarikat-syarikat yang berkaitan dengan retail. Anda akan nampak dia tak berapa cantik. Anda akan nampak JPY ni mengukuh. Pasaran saham jatuh. Saham jatuh sebab data retail sales tadi. Sebab itu adalah pengguna punya ni. Ingat, ekonomi US ni banyak bergantung kepada pengguna. Jadi, trade saham pun anda kena tahu benda ni. Mana boleh anda tahu, oh syarikat tu sahaja. Tak. Anda kena tahu sifat syarikat tu dan sama macam yang anda trade dekat forex. Cumanya dia buka nanti. Okey, GBP malam ni ingat saya tak akan pergi untuk nak long GBP pada waktu ini. Anda nampak kelemahan ketara GBP terutamanya dengan New Zealand dollar ni. Ni memang jatuh merudum lah. Australia dollar, sentimen bertukar, kita akan nampak pasar saham jatuh, kita akan nampak Australia dollar lebih lemah. Kanada dollar amat terkesan dengan data US tadi. Selain daripada itu, kita ada data Kanada juga yang lebih teruk tadi, manufacturing sales dia. Chef sedikit disokong, risk off sikit, dan New Zealand dollar masih kukuh tapi agak mula melemah against JPY ni. Kita akan nampak AUD, NZD, JPY lebih kukuh pada waktu ni. Tapi saya tak akan pegang lama kalau yang tu, sebabnya itu data retail sales. Kita memang tahu bahawa Fed tak naik rate. Jadi dia punya ni tak lama. Sekiranya pasaran turn around lagi, ini lebih sekejap. Kalau nak cari support, lepas tu long. Tengok indeks saham. Kalau anda nampak saham mula supported, anda nampak pasaran saham. Anda nampak saham ni, tengok. Okey. Dia dalam range ini tadi. Ni dekat futures market. Ni kat 5 minit. Okey, dia kalau dia lekat kat sini je, then anda akan mula cari AUD JPY dan NZD JPY tu anda pergi cari support. Boleh. Euro JPY, Euro JPY taklah. AUD JPY, NZD JPY. Euro tadi sebab cerita kereta US tariff tu. Anda mungkin boleh cari AUD JPY dan NZD JPY untuk nak long. Cari support dia. Okay, tengok-tengok je ni. Kalau dia tak berjaya breakdown kat bawah ni, tunggu 10.5, lepas 10.5 tu ada tengok itu. Dia tak berjaya, then barulah. Ni candle yang tengah berjalan. Tunggulah candle tu close dahulu. Ni pukul 10 punya candle. Boleh? Ni tunggu pukul 11 lah, barulah candle tu complete. Jangan candle yang tengah berjalan. Kan anda enter dia jadi apa? Dia turun lagi jatuh bawah, pengsan. Jangan buat penyakit tu lah. Biar candle tu close, pukul 11 nanti tengok. Okey. Tak ada soalan, kita masuk kepada topik kita pada malam ini. Tujuan dua webinar hari ini, iaitu siang tadi kepada currency, malam ni mengenai saham, adalah anda untuk faham apa yang anda dagangkan. Saya tunjukkan tadi bagaimana saya trade saham. Saya simple. Saya tengok kepada equity, saya tengok kepada ETF, saya tengok kepada sektor,
mana yang perform, kalau dia perform, saya pilih 10, lepas tu tunggu technical trade. Saya simple kalau intraday. Lain daripada saya lebih kepada dividen, pembelian dividen. Beli je, dia turun, selagi tak sampai satu tahap saya buy je. Saya tahu company tu tak ada apa-apa cerita pelik-pelik dia, saya buy je. Cukup duit, buy. Macam labur, macam kita simpan cukup duit beli ASB, simpan ASB, sama. Faham? Saya buat tu je. Saya tak kisah dia candle apa bentuk ke, dia uptrend ke, downtrend ke, dia apa trend ke, saya tak kisah. Duit cukup, beli. Saya melabur. Nampak? Saya buat macam tu. Boleh you want to trade untuk trade, tapi yang tu lebih kepada intraday. Saya tak pergi swing dia. Swing lebih baik saya pergi dividen. Dividen. Kalau dia naik, okey lah. Kalau dia tak naik, hold lagi setahun. Sementara tu kita ada dividen, faham? Takkanlah saham tu pergi kosong. Itu je saya buat. Jadi pasaran saham ni tujuan dia adalah untuk funding, pembiayaan. Ada dua jenis, iaitu kepada hutang dan juga hak milik equity. Jadi capital market terdiri daripada dua, primary market dan juga secondary market. Bila kita bercakap mengenai capital market ni, kalau kita lihat tadi kepada forex siang tadi, dia lebih kepada money market, iaitu kepada shorter term, setahun ataupun kurang. Untuk capital market ni adalah untuk pembiayaan lebih daripada setahun, di mana kita ada primary. Di sini yang kita dengar IPO lah, apalah, ini yang first, primary. Lepas tu kita ada secondary, di mana kita ada exchange, dagangan di bursa secara over the counter, itu secondary market. Kita ada dua instrumen yang biasa dalam capital market, iaitu bond. Ini adalah pembiayaan menerusi penerbitan hutang dan dagangan hutang, instrumen hutang. Yang kedua adalah pasaran saham, di mana pembiayaan menerusi penerbitan saham serta dagangan saham. Saham sendiri ada banyak jenis. Kadang-kadang kan, ini yang kadang-kadang orang tak tahu. Tengok ni. Kalau dia breakdown ke bawah ni, AUD, JPY, anda jangan pergi buy. Faham? Kalau dia close ke bawah ni tadi, ni dah buat lower low kan? Faham? Itu je. Jangan pergi short dia, jangan pergi long dia. Cari short. Ni untuk intraday lah. Okey. Tengok saya tunjukkan ni. Tengok kepada alfabet contohnya. Perasan tak? Dia ada dua. Dia ada satu, ada dua benda ni. Satu adalah dia ada A, ada B. Dia ada dua, satu yang ni, satu lagi adalah dia lain harga ni, ingat 117.84. Lepas tu anda tengok alfabet 117.84. Tengok yang ni ni lain kan, 1124. Apa beza dia? Kenapa ada dua? Tahu tak kenapa? Tu kadang-kadang kalau beli dia, satu dia tak ada dividen. Ni tak ada dividen. Kalau anda beli yang B ni, ni tak ada dividen. Satu lagi dia ada dividen. Ni tadi tak ada dividen, tengok ni. Tak ada dividen. Yang ni ada dividen. Oh, tak ada juga. Okey. Alfabet. Sekejap contoh yang cantik lagi mana? Google. Bukan. Yang mana cantik lagi? Sekejap, saya cari satu yang cantik. Dia beza dia adalah daripada sudut undian. Dia ada beza dia lah. Ada dua jenis. Yang common stock ni, dia dibayar, ini yang biasa kita dengar saham, dan dia orang memegang equity, hak milik. Lepas tu yang ni, dia orang lebih kepada dividen yang lebih tinggi, preferred stock.
Di sini apa yang biasa mempengaruhi harga saham sama dekat macam yang kita dengar kat forex, dekat komoditi, demand supply, pelbagai benda. Tiga keadaan market, equilibrium, supply market, demand market, maksudnya market yang tengah trending, market yang tengah ranging, sama, bullish, bearish, keadaan ekonomi dunia. Ni semua mempengaruhi apa yang berlaku dalam pasaran saham. Jadi bila anda cuba untuk research mengenai saham ni, what you can do are 4 things, 4 benda. 4 benda. Pertama sekali, tengok kat mana company tu beroperasi. Contohnya kalau anda masuk kat bursa Malaysia, anda tengok kepada economic policy. Polisi dia membantu kepada sektor mana. Sektor tu adalah sektor yang jadi buah hati kepada kerajaan. Contoh dia lah. Kalau kat US, apa sektor dia, apa polisi dia, katalah kita tahu, contoh, tahun ni cantik untuk anda melabur untuk dividen. Kenapa? Kat US. Kenapa? Tahu tak kenapa? Kita ada FOMC yang dijangka tidak agresif dalam menaikkan kadar faedah. Okay? Sekiranya FOMC agresif menaikkan kadar faedah seperti tahun lepas dan 2 tahun sebelumnya, kita akan ada syarikat-syarikat yang mengeluarkan dividen ni, dia punya saham tu jatuh. Tu dia. Jadi sekiranya sebabnya orang tak beli saham dia. Jadi harga dia, demand dia jatuh. Sebabnya dividen tempat lain tinggi. Tahun ni dijangka 2 kali ataupun sekali je. Tahun lepas 4 kali, tahun sebelumnya 4 kali, nampak? Jadi sebab tu tahun ni cantik untuk anda dividen. Sebab tu anda kena tahu polisi. Tarif, taxes, benda-benda ni. Supply dan demand equation untuk oil dan energy, ni benda-benda yang mempengaruhi kos. Kalau anda tengok kepada syarikat-syarikat yang berkaitan dengan materials, production, manufacturing, ni banyak mempengaruhi nilai dia. Economic indicators, baca PMI. Baca PMI. Nampak tadi kan impact daripada retail sales. Dan sentimen pasaran, tema. Contohnya, kenapa ini berlaku kepada ni syarikat ni. Kalau nak tahu. Kenapa saham dia berada lemah. Padahal company dia kuat. Kenapa Apple, saya tak buy lagi. Ada yang duk cari buy. Saya tak buy lagi Apple ni. Sebab dia, apa? Kita ada cerita China, US. Antara market besar Apple ni dekat China. Tapi China tak beli. Sale dia jatuh. Tahu tak kenapa? Kenapa Apple punya sale jatuh? Minggu ni baru announce tadi kan. Apple punya sale ni jatuh dekat China. Tahu kenapa? Orang lain dekat China semua dah keluarkan 5G punya phone. Dia tak pakai lagi 5G. Itulah sale dia jatuh. Itulah sebabnya. Kalau dia keluarkan, umumkan 5G nanti, waktu tu anda akan ada Apple punya saham ni mencanak balik. Boleh? Waktu ni tak, saya tak lagi buy saham Apple. Belum masanya lah. Ramai duduk tanya, boleh buy tak ni bang? Dia sampai support, tak ada. Dia break out, tak ada. Saya cerita dia atas daripada MA ni kan. SMA ni saya tak. Malaysia tak ada 5G, yes. Tapi sedang dirancang. Tahun 2022-2021. Ni untuk ni. Macam kita dululah, Terence, remember. Masa tu semua orang pakai 3G kan. Lepas tu semua dah keluar 4G. Anda beli phone, anda tanya 4G. Apa 4G pun tak tahu. Kita beli je. Kita tahu dia laju sikit. Ni sekarang ni. Sebab tu lah Apple, saham dia. Saya tak akan buy. Satu, handphone dia mahal.
Tapi cerita dia orang kat China tu anything 5G semua orang beli. Apa-apa saham berkaitan dengan 5G. Ni saya pun kepada ni screener saya kepada ni portfolio saya cari yang 5G ni. Something yang saya tengah cari. Okay. Ada rugi, ada untung. Ni hari-hari lah. Okay. Malaysia tak ada 5G, tak apalah. Saya buy ni ada yang untuk Sprint ni tak adalah. Yang ini saya buy untuk dividen. Macam AT&T. Jadi tahulah tema semasa, tahu cerita semasa US, China dan lain-lain. Okey. Untuk membeli, pastikan anda lihat sales dan earning growth company tu yang meningkat. Kalau anda beli, kalau anda anda cari sales dan earning growth dia menaik between 15 to 25%. Dia naik. Kita nampak ada penilaian dia yang under value. Kita nampak ada pembelian insider. Dekat Finviz ni yang bestnya dia bagi tahu ada insider beli. Kalau anda pakai screener dia, anda akan nampak insider punya mana screener dia. Kita akan nampak insider punya pembelian. Insider transaction. Itu dia. Kita ada price momentum dengan high volume transaction, kita ada transaksi. Insider, orang dalam. Director, owner dia pergi beli. Okay. Dan beli syarikat efek dia. Kalau anda beli saham syarikat anda sendiri, maksudnya anda confident kepada syarikat anda, betul? Kalau anda tak beli saham syarikat anda jual, anda tak confident kepada syarikat anda. Itu dia. Faham? Okay. Bila syarikat berhad ni, dia tidak menjadi satu kemestian kepada director dia untuk beli. Cerita dia bila director dia beli, maksudnya dia orang ni either company tu buy back saham. Ini salah satu lagi, buy back saham dia. Kalau company buy back saham, itu menunjukkan sama ada dia ada duit lebih, dia tak ada tempat lain yang dia nampak untuk nak melabur, dia beli saham syarikat dia sendiri, itu satu buyback. Nombor dua adalah kepada insider trading, shareholder dia ataupun dia punya director beli, maksudnya keyakinan dia kepada syarikat dia. Dia tahu business plan dia. Itu dia. Itu boleh membantu kepada saham tu meningkat. Dan beli company yang anda tahu. Jangan beli company yang anda tak tahu. Buat anda punya. Finviz ni satu lagi yang saya suka dengan Finviz ni. Bila anda pilih mana-mana Agilent Technology, okay, anda pergi kat bawah dia, dia cerita semua mengenai company. Dan anda boleh open dekat Yahoo, dekat Google, mengenai company itu. Complete. Apa juga anda nak tahu mengenai company itu. Anda nak tahu pasal apa, semua ada. Neosphere, semua ada. Apa juga pasal company itu. Key development, semua. Boleh. Jadi, bila anda nak ni, anda tahu apa bidang-bidang dia, apa performance dia, research, apa juga mengenai company itu. Okay. Apa juga semua mengenai company tu. Okay. Tinggal klik je lagi. Apa juga anda nak tahu pasal company tu. Buat research anda lah. Jangan main beli je. Aduh, bila nak baik. Okay. Jangan beli company yang, saya tak berapa gemar company yang dalam distribution. Distribution atau berkaitan dengan komoditi. Sebab bukan apa. Dia
kecuali anda ada tahu pasal benda tu lah, contohnya macam Barrick. Ni company something yang saya minat sikit lah. Contohnya macam Barrick. Okey. Ni. Okey. Kalau anda ada opinion pasal gold dan anda tahu gold akan meningkat. Belum. Baru batuk balik. Baru demam balik, Ming. Okey. Kita ada gold. Kalau anda ada opinion pasal gold dan anda nampak gold menaik, ni anda boleh tengok juga. Gold dan Barrick. Contohnya. Pergerakan dia tak jauh tau. Compare dia dengan Barrick. Pergerakan dia tak jauh. Nampak saham dia tak jauh. Nampak ni. Jadi if you have an opinion about gold, then you want to anda nampak gold menaik, then anda nak buy Barrick, ni boleh. Ataupun satu yang saya gemar buat, sekiranya saya buy Barrick dan saham dia jatuh, this is when anda boleh hedgingkan dengan sell gold. Yes, hopefully by Sabtu ni okey. Besok nak tidur satu hari. Hari ni pun tidur, semalam pun tidur je kerja. Thank you, Ming. Inilah dia. You can use it for hedging. For example, if you are buying Barrick punya saham, and then harga dia jatuh, and you know one of the major contribution kepada kenaikan ataupun penurunan value saham dia adalah nilai gold. So if you buying, then dia jatuh. What you can do is you can short gold. Faham? Itu hedging. Itu banyak dekat saham ni, banyak benda yang anda boleh buat sebenarnya. Or kalau anda tahu gold tu jatuh, maksudnya you can look for something macam Australia dollar short. Itu dia antaranya. Canada dollar short, Canada dollar lah. USD CAD buy. Itu contoh dia. Tu benda-benda dia. Kalau anda nak fikirkan jauh sikit. Okay. Cari company yang gross margin below 20%. Jangan cari yang besar sangat. Bukan apa, kalau dia besar sangat takut dia gross margin dia terlalu besar, maksudnya dia tak efficient. Second tier company yang second lah, bukan leading dalam bidang dia. Dan company yang tidak banyak didagangkan saham dia. Less than 100,000 share tu jangan. Kalau anda nampak dekat volume tadi kan. Dekat volume tadi, dia macam tak ada je. Ni tak ada je, jangan beli. Tengok average volume. Cari dia over 100,000. Kalau ni jangan. Current volume. Over. Jangan cari company yang tak ada volume. Bukan apa. Saham ni dia kena ada volume. Dia bukan macam forex. Kalau tak, dia punya chart macam ni. Saya tunjuk kepada anda. Tengok ni. Kalau tak dia punya, ni at least ada gerak lah. Ni berapa hari ni. Ini daily. Tengok ni. Kalau silap-silap dia masuk, anda masuk, tak jalan. Dia sideways je. Satu hari anda nampak macam ni je. Cari yang ada volume. Without volume, tak jalan. So, pastikan at least 100,000 above. Dan tengok-tengok juga, jangan beli syarikat yang baru buat major acquisition. Sebab dia tengah ambil risiko. Dia baru beli company lain ke, dia baru dapat projek besar ke, ada terlepas. Biasanya kalau dia dapat projek besar tu, mula-mula tu ada pergerakan. Lepas tu dia, tu yang selalu, saya tengok yang bursa ni. Saya pun dulu suka juga. Govan, mana? Govan. Govan. Selalu kena tak macam ni?
Kita dengar satu company tu dapat projek kan. Orang cerita kau buy saham dia. Kan? Kita pula dengar-dengar dia dah naik dah. Dah umum dalam bursa tu orang dah beli saham dia, dah naik. Dah naik RM10 dah saham dia, dah naik Kita pula baru nak buy. Apa jadi pada waktu tu? Selalu tak kena betul, dia jatuh. Tu jangan buat. Biar dia settle dulu. Dia ada pembayaran pertama, ada update mengenai projek dia, baru kita buy. Selalu saya nampak orang kena macam tu. Bursa lah, kat bursa. Saya dulu selalu juga kena. Saya tak tahu kenapa lah. Sebabnya, the moment you get a project, you need to spend. Faham? Masa mula-mula tu, yes, your net worth company akan naik. Because of future value, future income. Tapi pada awal project tu, you will be spending. So, jangan company yang baru dapat tengok-tengok benda ni tahu tema pasaran, market data, tahu cerita besar dan apa yang dijangka keluar daripada tema. Fahamkan risk on, risk off dalam pasaran. Contoh, sekarang ni kita tadi ada cerita pasal, apa tadi? Cerita pasal retail sales US tak cantik kan? Pasaran macam ni, agak bercampur-campur, negatif. Kalau macam ni, kalau anda, higher probability dia adalah untuk short. Betul? What you can do is, ni something yang anda boleh buat. Tengok kepada pasaran dekat Europe. Mana satu sektor yang paling lemah? Okay. Nampak financial services lemah. Ni contohlah. Financial services lemah. Anda nampak dengan bank. Bank lah. Okay, contoh. Okay. Apa yang anda boleh buat adalah untuk short dekat US. Dekat US financial sector dia. Ingat, ini tak halal. Okay. Apa yang anda boleh buat adalah financial sector dekat US. Cari yang ni, sektor financial. Ni belum buka lagi. Lagi 3 minit buka. Anda cari yang paling lemah. Yang cari paling lemah. Technical dia, cari yang performance dia negatif. Performance. Weak, down. Cari yang weak dia, down. RSI, cari yang overbought. Cari overbought 80. Tak ada. Okay. 70. 3 company. Pergi short dia lah. Okay. Itu contoh dia lah. Itu contoh. Saya macam tu je. Tapi untuk intraday lah. Simple. Okay. Risk off sikit sebab data retail tadi. Common term, price to earnings. Bagi saya tak perlu tahu semua ni. What you can do is, pergi dekat ni. Pergi dekat ni. Apa benda tu? Pergi kat sini. Dia cerita satu-satu. Apa benda tu? Baca nota ni. Apa kesan dia. Dan ingat mengenai dividend yield tadi. Okay. Cari company yang besar sikit kalau nak trade. Cari company yang dia punya market capital tu besar sikit. Saham basic dia 3. Growth company, company yang dijangka meningkat. Company yang mempunyai value, company tu memang dia punya valuation tu, company yang kukuh lah. Biasanya berada dalam pasaran lama, mempunyai fundamental yang kukuh, ataupun company yang mempunyai dividen yang tinggi. Pada tahun ni ingat disebabkan oleh Fed tadi. Jadi kita ada cantik market untuk dividen. Okay, tahu business cycle. Lepas tu tahu apa yang dalam cyclical ni maksudnya sektor berkenaan turun naik sesuai dengan keadaan ekonomi semasa. Yang ni kalau ekonomi tengah jatuh, ini biasanya dia okey. Tapi sekarang ni ekonomi US okey, dia tengah sideways, dia tengah disokong balik. Jadi anda tahu syarikat-syarikat ni mungkin akan menaik cyclical ni.
Anda tengok utilities tahun ni teruk sebab kuartal keempat kita ada kebakaran dekat California. PG&E tu dia pergi declare bankruptcy kan. Jadi utilities tengah tertekan pada waktu ni. Healthcare orang biasanya tak buy dia dalam keadaan ekonomi bagus. Cari-cari yang ni. Cari-cari yang ni. Sebab ini biasanya growth. Ni biasanya yang naik. Valuation ada pelbagai kaedah. Baca dia. Earning base, bergantung kepada syarikat tu. Ada pelbagai kaedah dia. Kalau kita tengok kepada revenue base, ini kepada company yang jual barang lah, goods and services. Manakala untuk cash flow base adalah kita melihat kepada kesihatan keadaan kewangan sesebuah syarikat tu, dan juga kos operasi dia. Kita tengok kepada equity base. Equity ni terbagi kepada dua, tangible dan intangible. Tangible ni benda yang kita nampak, intangible benda yang tak nampak seperti brand, management, reputation. Biasanya syarikat-syarikat yang kepada teknologi seperti Apple dulu kan, seperti Amazon, John Bezos, seperti ni, itu kepada brand name, kepada orang. Okay. Kita tengok kepada syarikat-syarikat seperti Netflix, Astro, ni kepada member base, kepada subscription base. Sekiranya subscription dia, apa yang syarikat-syarikat seperti Apple ni cuba buat, dia cuba untuk buat apps tu, apps dia sendiri, supaya orang tak guna apps luar. Orang tak lari tempat lain lah. Itu yang cuba dibuat oleh Apple. Dan juga banyak company-company macam ni. Okay. Ada pelbagai kaedah, fundamental, sentiment, intermarket, technical. Banyak cara lah. Yang saya gemar adalah ni, gap investing. Anda boleh pergi dekat sini tau. Anda nak dapat dia punya ni. Kalau tak tahu guna ni, anda boleh pergi anda boleh pergi dekat Reuters. Ni Reuters ada memang untuk gap. Dia dah buatkan untuk gap trading. Okay? Anda pergi tengok kepada apa. Dia memang buat untuk gap ni. Dia ada lain-lain. Large cap growth, small cap. Dah, itu je. Anda dah dapat. Lepas tu, ni banyak sangat. Then you start lah. Pergi kecilkan price to earning 0 to 15. Kita letaklah 10 to 15. 10 to 20. Okay, 10 to 20. Lepas tu EPS growth more than 15%. Okay. Geographic US. Okay. Lepas tu tengoklah bidang apa. Energy. All energy. Tengok energy saja. Lepas tu tengok PEG less than 1. Okay, 76 matches. Okay, lepas tu tengoklah 76 syarikat. Lepas tu anda buatlah, tengok anda mana-mana company yang anda kenal. Okay, itu je. Kalau tak, anda akan tengok kepada 6,000 saham. Itu je. Tengok company yang anda kenal. Cara dia satu lagi adalah lihat kepada diri anda. Bidang mana yang anda faham? Kalau anda cuba nak bidang semua, sektor semua anda nak trade, mustahil. Tak dapat. Saya sendiri tak dapat. Saya cari bidang yang saya faham. Gap trading ni, dia lihat growth dan value. Dia nak naik, dia kena syarikat tu mempunyai value, mempunyai valuation lah, fundamental yang kukuh. Itu gap trading. Ni dia punya ratio lah. PEG. Boleh tengok dekat ni tadi. Anda boleh price to book dan lain-lain. Okay. Income investing. Ni yang kita sebut mengenai dividen tadi. Antara yang saya gemar adalah kepada dia punya average annual range. Yang masuk akal lah 2 to 5%. Tapi kalau anda masih boleh simpan ASB tu, letak ASB.
Kalau ASB anda dah full, mungkin baru anda letak kat sini. Tapi ada syarikat yang bagikan lebih tinggi, 7-8%. Tengok-tengok benda ni. Dan dia mempunyai dividend payout yang konsisten. Ni pula lebih kepada siapa yang swing trading, Ken Slim. Di-develop oleh William J. O'Neill. Dia ni adalah seorang yang investor Business Daily punya magazine tu. Dia yang ni chairman tu. Dia lihat kepada saham yang tengah sideways dan dia tengok ni adalah saham-saham yang akan buat pergerakan besar. Ni Ken Slim. Dia punya screener. Anda boleh ambil screener ni. Nazir. Ni screener dia. Anda boleh buat screener ni, Ken Slim ni. Okay. Dogs of the Dow. Ni something yang saya suka pada awal tahun. Dia basically adalah long term untuk kita pegang setahun. Kita melihat kepada top 10. Ni original dia. Top 10 highest dividend yielding company. Dan pada hari pertama trading of the year, kita tengok manakah company-company yang paling besar bayar dividen. Dan kalau kita ada pegangan tahun lepas, kalau dia dah tak masuk dalam list, kita jual saham dia. Anda boleh jumpa dividen tu dekat ni. www.dividend.com page ni, website ni. Ini apa yang dibuat pada hujung tahun. Awal first day trading tu anda akan dapat dia punya ni. Dia akan listkan kat sini. Okay. Inilah dia. Saya suka yang macam Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Company macam ni lah. Boleh. Tapi dia punya ni tak tinggi. 2.69. Tengoklah company ni. Dividend dividend.com. Saya menggunakan kaedah Dow Foolish 4 ni. Ini something yang saya gunakan untuk kaedah ini sebab anda tahu kan, saya tekankan kepada pengurusan duit. Dia ada kaedah untuk kita menguruskan duit di mana 40% akan diallocate kepada lowest price stock, manakala 20% lagi kepada yang 3 stok yang mahal sikit. Saya cuba tengok 4 stok yang paling murah. Bukan apa, dekat Dow Jones ni saham dia mahal-mahal. Itu je. Itu je. Okay. Stock screening, ingat, build a compelling market model based on your system objective, long term, gap trading, investing, dogs of the Dow, swing, Ken Slim, day trading, sentiment, volume dan technical. Circle of competence, yang pertama, trade apa yang anda tahu. Look at trusted analysis. Kalau anda tak tahu, boleh tengok dekat Investopedia contohnya. Anda boleh pergi dekat Investopedia. Lepas tu baca hari-hari apa cerita, apa saham. Lepas tu anda tengoklah. Tengok market, tengok apa yang diorang pergi analisa, mana saham-saham recommendation dia. Lepas tu anda tengok, jangan terus ikut dia. Buat research anda vertical dalam sektor yang sama serta sektor yang berlain. Nasihat saya, keep to one sector. Buat benda yang anda faham. Lepas tu screen, buat anda punya list dan monitor. Itu saja. Tunggu technical dia line up, masuk. Itu saja. Trading portfolio seperti saya cerita awal tadi, fikirkan trading portfolio anda. Nasihat saya pada mula-mula ni, try untuk buat income portfolio kalau anda baru kenal saham. Kalau bagi siapa yang tak pernah trade saham lagi, try untuk buat income portfolio. Boleh? Kalau dah biasa, then anda boleh start dengan spekulatif portfolio ataupun hybrid. Ni anda boleh letakkan kepada saham, forex dan lain-lain. Itu hybrid. Mula-mula try buat dengan income portfolio ni. Kalau anda nak lagi selamat, anda pergi kepada non-cyclical sector. Beli saham-saham non-cyclical sector, cari dividen yang tinggi sikit kat situ. Utilities, syarikat-syarikat utilities.
Okey. Dan ini contoh hybrid lah. Saya buat yang ni. Kat XM kita ada CFD. Buatlah pakai. Okey. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Dia macam ni lah. Trading saham, trading apa pun, cerita dia keep to your system. Trade sistem anda, buat satu kaedah dia, dan sistem ni bukan hanya kepada cara nak entry. Yang lebih penting adalah cara anda kawal duit. Itu lebih penting. Kalau tanya saya, the reason why you make money or lose money dalam trading, it's nothing to do with knowledge of entries. It's knowledge of anda punya anda punya pengurusan duit. Itu dia. It's nothing to do with entry. It's everything to do with risk reward, everything to do with mengikut sistem disiplin. Itu dia. Boleh? Okey? Okey, saya tak dapat panjang sangat. Tekak dah nak hilang suara ni. Bagi siapa yang free tu, jenguk kita dekat dekat Sheraton. Kalau tak register lagi, register. Rasanya ada lagi tempat, saya tak tahu. Rasanya ada lagi kot tempat dia. Sekejap, webinar pula. Seminar kita. Webinar tetap ada, tak apa. Selagi dia ada suara. Jangan keluar suara LGBT saya. Tiba-tiba suara LGBT keluar. Buat hal. Okey. 16 bulan. Bagi siapa yang free tu datanglah. Saya sebelah pagi, Helmi sebelah petang. Dan Helmi akan berada di Penang pada 23 hari bulan nanti dan 9 Mac serta dekat Kedah. Jadi ikutlah kita merantau satu Malaysia ni InsyaAllah tempat-tempat lain juga. InsyaAllah. Dan kita punya webinar seperti biasa pada minggu depan. Jangan lupa kita punya webinar eksklusif tu. Jangan lupa daftar bagi siapa tak daftar lagi. Ni anda tengok muka. Biasa anda dengar suara. Ni anda tengok, oh handsome Zul rupanya. Sama kita Zul Hilmi. Kita sama Zul. Handsome. Orang nama Zul ni biasa handsome. Yang nama Zahiri Arshad tu yang tak handsome. Handsome. Tengok ni. Antara ni, alamak tak handsome pula gambar. Handsome tu subjektif. Betul. Tu saya setuju. Aku tengok kau tak handsome, Cak. Okey. Jadi nak tunjuk. Yelah, tunggu. Nanti gambar tukar. Tak apa, biar lelaki tengok tak handsome. Oh, dahsyat. Itu falsafah tu. Falsafah. Mentang-mentang tim tak menang. Kutuklah. Okey, insyaAllah kita bersama lagi dalam webinar kita minggu depan. Dan bagi siapa yang datang seminar tu, saya ni amat peramah orangnya. Cuma mata tu tak nampak. Jadi tegur-tegur. Kenalkan diri anda dan tegur-tegurlah. InsyaAllah kita bersama lagi pada minggu depan dengan topik-topik yang saya harap membantu pemahaman anda dalam pembinaan sistem dagangan dan tekankan kepada portfolio melabur. Ingat perkataan tu, melabur. Download MT5, main-main dulu dengan saham ni, tengok-tengok tengok-tengok dan labur syarikat yang anda faham. Okey? InsyaAllah kita bersama lagi pada minggu depan dan terima kasih semua. Koven, thanks Arif. Cak, message lepas ni. Cak, message aku. Arif. Azimi, thanks terima kasih. Bang Amin, thanks. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.